Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, insya-Allah kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya saya ingin mengajak, sebelum kita mulakan, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk menghayati satu zikir. Satu zikir, ia datang daripada hadis Nabi SAW, dan zikir ini telah dijadikan lagu, dan saya sendiri sangatlah suka akan zikir ini, dan kita semua memang kena suka sebab zikir ini bukan membawa cintanya manusia, bukan menarik cintanya makhluk kepada kita, tetapi menarik cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab ia adalah zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Okey, kita sama-sama dengarkan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersiaran kita sekali lagi pada hari ini setelah pagi tadi untuk kuliah dalam tadabbur kuliah kitab Riyadhus Salihin. Dan jam 9.30 sepatutnya kita dah mula untuk sesi ceramah yang kedua pada hari Khamis yang mulia ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Kelab Sukan dan Kebajikan. Kelab Sukan dan Kebajikan Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, tuan-tuan sekalian. Saya rasa sangat bertuah dan sangat bersyukur dan rasa sangat gembira sebab Kementerian Kesihatan Malaysia ialah melalui Kelab Sukan dan Kebajikan Ibu Pejabat sudi memberi peluang untuk saya bersama dengan kalian, khususnya kepada pihak penganjur dan kepada semua yang ada pada pagi ini. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan kepada saya ialah musibah ataupun ujian musibah umumlah ni tuan-puan sekalian. Boleh sabar dan redha. Dia ada apostrophe. Bukan apostrophe, ada tanda soal. Ada tanda soal. Boleh sabar dan redha ke? Betul ke kita sabar dan redha dengan musibah, dengan ujian ni? Subhanallah. Okey. Sebab kita tahu yang menganjurkan adalah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dengan kerjasama Unit Hal Ehwal Islam. Unit Hal Ehwal Islam bahagian khidmat pengurusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi KESKIP KKM. Terima kasih di atas usaha keras. Dan antara yang mewakili pihak yang berhubung dengan saya iaitu Ustaz Amri. Terima kasih banyak. Ustaz Amri ini dikenali sebagai selebriti halal, sekarang dah berpindah ke Kementerian Kesihatan. Terima kasih kerana menjadi antara penghubung. Seterusnya pegawai-pegawai kanan dan ketua-ketua jabatan KESKIP KKM
Semua kaki tangan KESKIP yang dianggotai oleh kaki tangan Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, semua penonton yang dikasihi sekalian. Subhanallah. Asalnya kita nak bersemuka bersama dengan pihak penganjur, nak buat bersemuka, jumpa di lokasi. Tapi kita akur dengan wabak, ada hikmahnya. Akhirnya kita teruskan secara online. Subhanallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. InsyaAllah, kerana penganjurnya adalah KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Jadi, saya akan membincangkan tajuk berkenaan dengan musibah. Soalan kan, musibah boleh sabar dan redha? Ataupun betul ke kita sabar dan redha di sebalik musibah ni? Jadi, tuan-puan dan puan-puan sekalian, saya akan beri fokus sedikit berkenaan dengan musibah wabak. Musibah wabak. Subhanallah. Dan buku rujukan saya ialah iaitu 2 buah buku yang sangat bagus. 2 buah buku yang sangat bagus, sangat macam tu, sangat bagus. Nampak tak buku ni? Buku yang bertajuk COVID-19 Sejarah dan Iktibar. Okey, ini buku yang pertama, jilid yang pertama iaitu COVID-19 Sejarah dan Iktibar jilid 1. Kemudian buku yang kedua iaitu COVID-19 Persoalan Fiqh, Pandemik dan Jawapan. Persoalan fiqh, pandemik dan jawapan. Subhanallah. Ada hikmahnya. Saya menerima hadiah buku ini daripada penulis sendiri. Okey, sebelum saya teruskan, sebab buku ni sangatlah menarik, sangatlah bagus. Buku ni mungkin kita tak nampak sangat di pasaran. Masya Allah. Sebelum saya teruskan, sebab ada banyak ilmu yang saya nak kongsi, saya akan guna banyak whiteboard. Supaya kita memahami hakikat wabak ni. Adakah wabak ini sama dengan ta'un? Apa perbezaan wabak dengan ta'un? Hadis Nabi yang disebutkan sebagai mati kerana ta'un dapat syahid semua tu, kita akan kupas sikit. Kemudian bagaimana pada zaman sahabat, pada zaman sebelum berlaku wabak COVID-19 ini, zaman Nabi ketika menghadapi wabak ta'un, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman-zaman selepas itu sampailah hari ini. Masya Allah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, saya nak minta kerjasama sikit daripada tuan-puan sekalian untuk share, tekan butang share. Kalau di FB page, kita boleh tekan butang share kan. Tolong bantu kami ni maksud dengan penganjur sekali KKM, subhanallah, untuk menyebarluaskan pengetahuan dan kefahaman serta ilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan, sebab saya pun ada, saya merujuk kepada rujukan-rujukan, bukan cakap kosong. Subhanallah. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, tekan saja butang share. InsyaAllah kalau 1,200 campur IG lebih kurang 1,500 yang hadir ini, sama-sama kita berkongsi. Kalau malu pun nak tekan butang share, komen. Setiap kali anda bagi emoji ataupun anda komen, kan, komen, tuliskan nota, bagi respon, buat-buat rajin nulis kan. Walaupun satu patah perkataan pun, sebenarnya ia telah menaikkan engagement live kita ni. Sekarang kita hadapi kesukaran, engagement live tu ramai follower, walaupun buat first ataupun follower. Kalau anda tidak buat setting notification live, ramai follower tak dapat notification Ustazah Asma Harun was live. Ramai yang tak dapat. Jadi dengan cara kita tekan butang share, lebih ramai yang hadir, kita bukan sekadar dapat pahala kita seorang hadir majlis ilmu, kita dapat pahala setiap orang yang hadir majlis ilmu sebab sharing kita. Tekan butang share, ajak ramai-ramai untuk sama hadir majlis ilmu. Jadi Alhamdulillah, saya pun nak maklumkan juga sahabat-sahabat, contohnya di IG, Anira Zarbain, Mistika Linali, Eda Murni, Nazira Nashid, Kailash, Aliza Beauty Solution, Amon, ni di IG. Ustazah masih tunggu. Mana di FB? Mesti kena bagi. Okey, Misa Saleh, Kamariah Matisa, Hafiz Sam, Nana Romli, Adilah Ahmad, Fatah 97. Sahabat-sahabat di IG ramai ni. Ramai yang muda-muda ke? IG ni kan ramai remaja. Macam saya jugalah, saya remaja. Cahaya Kasih, Nur Azihan Ishak, Tritap. Subhanallah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Terima kasih sahabat-sahabat di IG yang sudi hadir. Saya curi masa masuk sambil online kelas ni Ustazah. Okey, it's okay. Ya, sambil-sambil curi-curi kan. Ni curi-curi hati, curi-curi ilmu, tak apa.
Okey, manakala sahabat-sahabat di FB pula, kita ada Nandiah Nawawi, Siti Razia, Siti Ainomadia, Rosnani Ahmad, Hasanah Ahmad, Az-Zulaimi, Waalaikumsalam, Siti Mariam, Subaidah Japri, Nur Mahli. Terima kasih ya yang sudi. Saya bimbang juga jemu kalau kerap sangat. Pagi tadi dah jumpa, sekarang jumpa lagi. Petang ni nak jumpa lagi pula kan, dengan program bersama dengan Datuk Siti, Zulkifli Haji Baharom, Suzila Omar, Hawatif Epi. Ramai ni sahabat-sahabat sambil-sambil kerja ni Ustazah. Ya. Suryani, Marini Riza, tak apa. Adeline Hana, Rini. Siapa yang sambil masak, pasang je lah. Sambil-sambil dengar ya. Aimi Amira, Siti Arfa. Kalau siapa nak tanya soalan pun nanti tinggalkan ya. Nanti insyaAllah ada kita cuba ambil 2-3 soalan. Hana Hisham, Suaidah Amin, Aida Amin, Nolida Omar, Maznah Ramli, Dalina Muhammad Nur, Ummi Nasrullah dan lain-lain. Namira Aziz. Kau boleh nak sebut semua. Anira Zarbain. Ya, sambil dengar tazkirah sambil kerja. Good. Aini Ustazah, Ain. Subhanallah. Macam Ain Faris. Ain ni Ustazah. Macam kenal kan. Tak tahulah tu kan. Ya, Ain. Okey, musibah, sabar atau redha. Betul. Masya Allah. Terima kasih. Okey. Baiklah, 2 buku ini kami tak jual. Minta maaf. Sebab saya baru tahu buku ni baru saja habis. Dia baru nak cetak semula. Tapi saya akan cuba hubungi Al-Fadhil Ustaz ni. Penulisnya adalah, Masya Allah, namanya adalah Ustaz Muhammad Ridhayuddin bin Muhammad Saleh. Ustaz Muhammad Ridhayuddin. Macam tu lah. Ridha din agama, Ridhayuddin bin Muhammad Saleh. Subhanallah. Beliau merupakan pensyarah. Subhanallah. Sebab itu mula saya baca, saya kata detailnya macam PhD punya penulisan. Bayangkan tuan-puan sekalian penulisannya, tulisannya halus. Lepas tu ada nota kaki yang sangat detail. Hampir setiap page memang ada nota kaki. Ini memang gaya penulisan ilmiah, gaya penulisan, kita sebut apa tu? Bukan artikel. Penulisan apa dik? Tesis. Gaya penulisan tesis. Lepas tu bila saya tengok biodata penulis, saya tengok beliau merupakan pensyarah pengajian Islam di Pusat Pengajian Asasi CFS di Universiti Teknologi Petronas. Universiti Teknologi Petronas, Perak. Anak Jati Pendang, Kedah Darul Aman. Pemengajian Sains dan Muda Panjang Wahyu, Warisan Islam, Sains Politik. Okey, Ustaz sedang yang saya tahu sedang menyiapkan PhD. Wallahualam. Okey, subhanallah. Jadi buku, dua-dua buku ni Ustaz Ridhayuddin menuliskan dengan sangat terbaik, sangat halus, sangat teliti. Ia adalah daripada selepas viral isu saya sebut pasal solat Jumaat tu kan. Pasal isu solat Jumaat tu, saya dapati banyak hikmah daripada kesilapan yang dilakukan, dan juga satu sudut nampak ada kesilapan, dari sudut ada betulnya. Macam itulah, campur-campur dua-dua. Semoga saya pun belajar, tuan-puan pun belajar. Lepas tu Al-Fadhil Ustaz ni dia macam tanya secara online. Saya tak kenal Al-Fadhil Ustaz. Kemudian dia tanya secara terbuka dalam FB dia. Siapa yang tahu maklumat Ustazah Asma ni, saya nak post buku. Dia tanya dalam FB dia kan. Lepas tu alhamdulillah dia dapat, dan buku ni sampai kepada saya ke rumah. Siap dapat alamat rumah. Jadi saya rasa macam mungkin orang terdekat lah yang hubungi dia sebab dia nak postkan buku. Alhamdulillah. Dan memang saya pun menerima teguran daripada Al-Fadhil Ustaz, dan saya terima secara terbuka supaya saya jadi lebih baik. Dan istimewanya saya dapat buku ni. Dia kata ini antara buku yang terakhir, siap ada tulisan, sebenarnya buku dia, buku Ustaz kan. Ustaz saya tengok dengan isteri anak-anaknya, Masya Allah. Lepas tu adalah tulis pesanan, adalah sikit pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, tajuk kita hari ini adalah tentang musibah, sabar, betul ke sabar dan redha. Dan kerana penganjur kita hari ini adalah daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, subhanallah, jadi saya fokuskan kepada musibah wabak. Boleh ya tuan-puan sekalian? Terima kasih pada KKM jadi penganjur. Bila sebut tentang musibah wabak, saya tak sentuh pasal musibah lain. Musibah terlalu banyak. Musibah kehilangan orang tersayang, musibah sakit yang lain, musibah jatuh miskin, musibah kehilangan harta benda. Terlalu banyak
definisi musibah. Jadi saya fokuskan kepada musibah wabak, dan kita boleh tengok dalam buku ini antara perbincangan yang menarik ialah latar belakang taun. Taun disebut di dalam hadis Nabi. Latar belakang taun, wabak dan COVID-19. Dan adakah taun dan wabak perkara yang sama? Apa perbezaan taun dan juga wabak? Adakah COVID-19 merupakan penyakit taun ataupun dia dalam kategori wabak? Bila saya baca, sangat menarik penjelasan ni. Kalau kita fikir, tak penting pun nak bincang tu, tak kisahlah taun ke wabak, yang penting penyakit. Sebenarnya ia akan berkaitan dengan kupasan kedudukan orang yang sakit disebabkan taun dan orang yang sakit disebabkan wabak. Masya Allah. Okey, kemudian persoalan yang kedua, persoalan besar yang kedua, adakah taun dan wabak boleh memasuki dua tanah haram? Sebab Nabi sebut taun dan wabak, taun tidak boleh masuk ke tanah haram. Tanah haram bukan maksudnya tanah itu haram. Haram bermaksud di sini, haram bermaksud di sini adalah mulia, tanah yang mulia. Tanah yang diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, walaupun di tempat lain mungkin macam itulah, tanah yang dijaga oleh Allah, tanah yang mulia. Okey, subhanallah. Kemudian kita pergi kepada persoalan, adakah taun berjangkit, taun dan COVID-19? Adakah taun dan COVID sesuatu yang bahaya sekian-sekian? Lepas tu sejarah taun dan taun yang pernah melanda dunia. Tuan-puan sekalian, nanti saya akan tulis, kalian akan tengoklah perbezaan sikit. Sebenarnya taun pernah melanda dunia. Bani Israel pernah ditimpa taun di kampung Dar wabak tahun 6 Hijrah, 9 Hijrah, 18 Hijrah. Tengok ni senarai ustaz detail senarai taun dan wabak yang berlaku. Ini, lepas tu ni. Ui, kalau nak baca semua tuan-puan sekalian, taun pada 107 Hijrah, pada tahun 1115, pada tahun 1116 Hijrah, taun pada tahun 117, 126, 127, pada tahun 833 Hijrah. Kita sekarang berapa? 1441 Hijrah. 1442 Hijrah. Maksudnya, Masya Allah, taun ni berlaku hampir berapa selang tahun, ataupun kita sebutkan juga kepada berkenaan dengan wabak, berlaku 5 tahun, ada tu setiap tahun ada dan sebagainya. Masya Allah. Jadi, apa yang kita lalui pada hari ini, subhanallah tuan-puan sekalian, dah pernah dilalui oleh umat yang terdahulu. Pada zaman Nabi, para sahabat, para salafus soleh telah pun dilalui. Sebab itu, apabila para alim ulama membincangkan tentang pengurusan taun ataupun wabak, ia sebenarnya bukan daripada fikiran-fikiran, fikir-fikir. Ia memang dirujuk kepada bagaimana para ulama terdahulu, sahabat Nabi dan zaman Rasulullah sendiri menguruskan wabak dan taun. Okey, subhanallah. Kemudian ada tajuk yang penting untuk kita bincangkan, taun dan kesyahidan. Penyakit taun, okey, wabak dan mati syahid yang disebutkan dikira mati syahid. Taun merupakan rahmat dan kesyahidan untuk mukmin. Okey. Sekian-sekian, mati syahid bukan hanya dalam perang. Terbukti bahawasanya mati syahid bukan hanya di dalam perang. Subhanallah. Okey, mati syahid boleh diperolehi dengan niat, kelebihan syahid akhirat, COVID-19 dan adab seorang muslim berbaik sangka dengan Allah. Tuan-puan dan Allah sekalian, okey, sekarang saya akan pergi menulis, tuan-puan tengok sedikit perbincangan berkenaan dengan taun dan juga wabak. Okey, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini ada warna, tak apalah, warna biru, warna hijau. Okey, jadi kena tinggikan sikit. Okey, perkataan taun bukanlah perkataan macam COVID-19, adalah istilah yang telah digunakan ataupun yang telah diistilahkan oleh saintis hari ni lah. Ialah banyak sangat virus ni, wabak tu wabak ni. Jadi diberilah nama macam tu kan. Manakala taun pula adalah perkataan yang memang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Okey, jadi kalau kita merujuk kepada ni, saya rujuk buku ni ya. Saya bukan orang, saya bukan orang alim, tak berpengetahuan. Jadi alhamdulillah buku ni sangatlah membantu supaya saya tidak melakukan kesilapan. Masya Allah. Okey, perkataan at-taun. Okey, perkataan
At-ta'un. Kenapa tak cantik pula tulisan ni? Kat rumah cantik. Ni saya dekat studio ya. Mungkin lain feel dia kan. Okey. Niat kena ikhlas. Sebab nak menunjuk kot. Okey. At-ta'un. Okey. Ejaannya at-ta'un. Okey. At-ta'un dari segi, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan ada lughah. At-ta'un dari sudut lughah. Lepas tu at-ta'un dari sudut istilah. Istilah. Masya Allah. Okey. Ta'un dari sudut lughah yang membawa maksud dari sudut lughah. Dari sudut lughah ni maksud dia bahasa. Tu dia. Saya suka nak nulis sekarang. Ya, suka. Lughah ni maksud dari sudut bahasa. Sebut ta'un dari sudut bahasa apa? Istilah ni istilah syarak. Ni dia jadi panjang sikit lah. Ini ada perbincangan ulama' lah. Okey, bila sebut dari sudut lughah disebutkan kematian yang meluas. Maksud ta'un tu sendiri kematian yang luas sebagaimana wabak. Maksud ta'un tu sendiri kematian yang luas ataupun yang luas ataupun yang banyak kerana wabak. Ini dituliskan. Kematian yang meluas, pandemik ataupun epidemik. Kita sekarang dah pandemik, bukan epidemik dah makin besar. Sebagaimana wabak. Okey, datang daripada perkataan ta'ana bermaksud tikaman. Okey, subhanallah. Kejap. Dah faham ni, kematian yang banyak. Dari segi bahasa. Subhanallah. Okey, dari segi bahasa, at-ta'un ini membawa maksud tikaman. Membawa maksud tikaman. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa kau cari kamus, ta'un dia asal daripada perkataan ta'ana, kan? Ta'ana membawa maksud tikaman. Tuan-puan sekalian, penyakit ta'un yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semua, dia merupakan penyakit yang menyebabkan darah keluar daripada badan. Kulit melepuh, kulit menggelembung, keluar darah, keluar nanah yang berbau dan memang menyebabkan kematian. Subhanallah. Jadi, sebab itu para ulama membincangkan adakah penyakit ta'un sama dengan wabak. Kerana bila tengok kepada ciri-ciri, dia macam berbeza. Tapi kita sabar dulu. Okey, istilah, dari sudut istilah. Manakala dari sudut istilah, ta'un membawa maksud kematian disebabkan wabak, sejenis penyakit kebiasaan akan menyebabkan kematian. Yang tadi tu kematian disebabkan wabak. Itu dari segi istilah. Macam tu. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang kita pergi kepada adakah ta'un dan wabak perkara yang sama? Masya Allah. Okey, jika dalam buku ni menyebutkan tentang sebahagian ulama' mengatakan ta'un sama dengan wabak. Sebahagian ulama' kata ta'un berbeza dengan wabak. Antara ulama' yang menyebutkan ta'un dengan wabak ada perkara yang sama, Ibnu Asir, Ad-Dawudi, Ibrahim Al-Harbi, Al-Khalil bin Ahmad, Abu Walid Al-Baji, dan ta'un berbeza dengan wabak pula Imam Al-Ghazali, Al-Bazdanji, Iyad, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dan sebagainya. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, sebagian ulama mengatakan ta'un sama dengan wabak, sebagian lagi mengatakan ta'un tak sama dengan wabak. Okey, sekarang kita tengok antara perbezaan ta'un dan wabak. Masya Allah. Okey, kita padam ni ya. Tak apalah tuan-puan sekalian, sekali-sekala kita bincangkan secara ilmiah. Tapi jangan bimbang, saya akan kupas juga bagaimana nanti kita akan share beberapa doa yang sebenarnya kalian dah hafal. Beberapa doa yang sebenarnya kalian dah tahu pun. Cuma baru tahu rupanya di antara hikmah doa ni juga berkaitan dengan sakit. Nantikan. Jadi kena tunggu sampai akhir. Okey, subhanallah. Okey, sekarang perbezaan. Ulama pun bincangkan perbezaan antara ta'un dan juga wabak. Gitu. Okey, subhanallah.
Kalau taun dengan wabak, antara persamaannya ialah, persamaan adalah kedua-dua membawa kematian. Itu persamaan. Yang banyak, kita tahu, yang banyak. Gitu. Okey, subhanallah. Tapi perbezaannya ialah, tuan-puan sekalian, okey, kalau taun lepuh gelembung di atas permukaan ni yang berlaku lah, kita tengok yang disebutkan, dikisahkan berkenaan dengan taun yang berlaku di zaman Rasulullah, sahabat dan sebagainya. Lepuh kulit, gelembung, kemudian berdarah, mengeluarkan darah, mengeluarkan darah daripada anggota badan, daripada hidung, daripada telinga, daripada darah keluar, mungkin daripada kuku, keluar darah daripada kulit, subhanallah. Mengeluarkan darah daripada anggota badan. Ia penyakit beguk. Antaranya dia, tanda-tanda dia ada beguk di leher, beguk juga di tangan dan di jari, bengkak-bengkak beguk. Ia mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan penyakit kusta. Hampir sama penyakit kusta. Kita tahu, hampir kusta. Kusta ni penyakit kulit yang sangat dahsyat, boleh menyebabkan kematian juga. Dan taun penyakit yang makan daging. Maksudnya daging boleh jadi luruh, daging boleh jadi luruh, daging dia macam, dia ada, nak sebut apa ya, dia jadi memakan daging sendiri. Allahu Akbar, tak boleh bayangkan. Ia sejenis penyakit kusta, ia memakan anggota badan dan dagingnya akan berguguran. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Itu penyakit taun, sangat bahaya. Daging akan berguguran. Berdarah, menanah, mungkin lembik sampai daging berguguran, mungkin nampak tulang, wallahualam. Ia boleh merebak ke seluruh anggota badan. Masya Allah, menyebabkan demam, bahagian lepuh akan mengeluarkan darah dan berwarna kemerahan, permukaan badan yang menggelembung berisi air bisa yang menyakitkan, di kelilingnya berwarna kehitaman, kehijauan, merah pekat atau kuningan. Allahu Akbar. Maksudnya tuan-puan sekalian, kita ni sekarang wabak COVID-19 tak sampai tahap taun. Sebab sifat ciri-ciri penyakit taun, permukaan badan yang menggelembung berisi air bisa yang menyakitkan. Di sekelilingnya akan jadi berwarna hitam, kehijauan, merah pekat atau kuning. Subhanallah. Jadi tuan-puan dan puan-puan Allah sekalian, dan perbezaannya kita tahu wabak ialah penyakit bawaan yang umum. Manakala wabak pula penyakit bawaan umum. Dia boleh jadi penyakit bawaan daripada binatang ataupun manusia. Masya Allah. Penyakit umum, ia boleh berjangkit sama ada daripada binatang, daripada makanan, keadaan cerit-berit kan boleh berjangkit, satu rumah pun cerit-berit, darah maupun manusia. Justru setiap penyakit ada berbeza mengikut faktor jangkitan. Jadi secara umumnya itu saja wabak. Penyakit bawaan umum daripada binatang, manusia, mungkin daripada makanan, mungkin melalui udara dan sebagainya. Tetapi kalau taun pula, inilah tanda-tanda dia jelas di situ. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, di antara dalil yang menyatakan berbeza, taun ada berbeza daripada wabak, antaranya iaitu kenyataan dikeluarkan oleh Bilal bin Rabah bahawasanya Madinah pernah ditimpa wabak. Madinah pernah ditimpa wabak. Okey. Kata-kata Bilal bin Rabah, Allahumma an Utbata bin Rabi'ah wa Syaibata bin Rabi'ah wa Umayyata bin Khalaf kama akhrajuna ila ardil wabak. Yang bermaksud, ya Allah, laknatlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf sebagaimana mereka telah mengusir kami ke tanah yang berwabak ataupun berpenyakit. Okey. Kenyataan yang sama pernah dikeluarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalat wa qadimna al-Madinah wa hiya awba'u ardillah. Okey, kalian dengar dulu, saya akan jelaskan apa yang dibincangkan di sini. Kami sampai ke Madinah, iaitu sebuah tempat yang banyak penyakit demam ataupun banyak penyakit wabak. Kan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Madinah adalah sebuah negara, sebuah tanah yang ada banyak penyakit. Maksudnya penyakit demam, sakit, wabak, macam itulah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali yang mengisahkan saat beliau sampai di Madinah, tidak berlaku di Madinah satu penyakit yang mengakibatkan kematian yang banyak yang bertali arus. Sentiasa di Madinah ini
Ada je penyakit yang menyebabkan kematian. Dan disebutkan di sini perkataan wabak, bukan ta'un. Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam satu hadis Nabi SAW, ta'un tidak akan masuk Madinah. Itu yang kita nak faham. Ta'un tidak masuk Madinah. Ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Riwayat Anas bin Malik meriwayatkan baginda SAW bersabda, Dajjal dan ta'un Dajjal dan ta'un tidak dapat menghampiri Madinah kerana para malaikat mengawalnya. Jadi jelas di situ para ulama yang mengatakan bahawasanya wabak dengan ta'un itu berbeza kerana berlaku di Madinah wabak. Penyakit yang bertali arus yang menyebabkan kematian. Itu disebut wabak. Wabak ni mudah faham. Berlakunya penyakit yang berjangkit dan menyebabkan kematian. Itu wabak lah. Macam tu. Kan kalau contohnya penyakit apa kita sebut, penyakit kanser, kita berkawan dengan penyakit kanser ke tak berjangkit. Wabak, penyakit berjangkit, itu namanya wabak. Jadi apa yang berlaku di Madinah itu bukan ta'un tapi wabak, kerana ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Dajjal dan ta'un tidak dapat menghampiri Madinah kerana para malaikat mengawalnya. Subhanallah. Antara implikasi daripada penyakit ta'un ialah pesakit akan mempunyai luka yang banyak sebagaimana hadis Nabi SAW. Ini hadis Nabi cerita pasal tentang ciri-ciri ta'un. Baginda SAW bersabda, golongan syuhada dan golongan yang mati kerana ta'un saling berhujah. Subhanallah. Okey, yang ni penting. Hadis ni penting untuk kita faham. Okey. Dua golongan saling berhujah. Dua golongan. Yang pertama, golongan syahid. Bukan mereka yang dah mati ni. Maksudnya ada dua kelompok yang mengatakan tentang syahid. Yang ni ta'un. Okey. Ada dua golongan. Nabi bersabda, golongan syuhada dan golongan yang mati kerana ta'un saling berhujah. Golongan yang mati kerana ta'un berkata, kami juga termasuk golongan yang mati syahid. Lantas dikatakan kepada para malaikat untuk memeriksa. Perhatikan, sekiranya mereka ada luka yang mengalir darah sewangi kasturi, sebagaimana lukanya golongan syuhada, maka mereka ialah golongan syuhada. Subhanallah. Setelah diteliti, benarlah dakwaan mereka. Lantas mereka tergolong bersama para syuhada yang mati di medan perang dengan beroleh kemuliaan dan ganjaran. Allahu Akbar. Ia merupakan, subhanallah, satu hadis Nabi SAW. Dia ada catatan ni, 61. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, sekali lagi, baginda SAW bersabda, golongan syuhada dan golongan yang mati kerana ta'un saling berhujah. Golongan yang mati kerana ta'un berkata, kami juga di kalangan syahid. Kami juga termasuk golongan yang mati syahid. Lantas dikatakan kepada para malaikat untuk memeriksa. Malaikat diperintahkan untuk periksa mereka yang mati kerana ta'un ini. Dengan arahan, perhatikan. Sekiranya mereka ada luka yang mengalir darah sewangi kasturi, sebagaimana lukanya golongan syuhada, maka mereka itu golongan syuhada. Tuan-tuan, kita tahu orang mati syahid di medan perang, dia akan darah mengalir. Yalah, sebab kena tikam, kena tombak, kena apa-apa, darah mengalir. Jadi, manakala penyakit ta'un juga, ada juga darah mengalir. Darah mengalir. Yang kita tengok tadi, ciri-ciri penyakit ta'un, luka, darah mengalir, dan sebagainya. Dan malaikat diperintahkan, adakah? Dan luka darah mengalir mereka wangi, umpama seperti darah mereka tu wangian kasturi. Subhanallah. Persamaan mereka, yang syahid darah mengalir kerana tikaman, ta'un pula darah mengalir kerana wabak ataupun penyakit. Sebab itu ta'un dari sudut bahasa membawa masuk juga tikaman. Yang kita baca daripada awal tadi. Kalau kalian cari dalam kamus perkataan at-ta'un, at-ta'un membawa maksud dari sudut bahasanya adalah tikaman. Subhanallah, ta'un tikaman daripada penyakit menyebabkan darah mengalir. Daging mereput, daging luruh dan sebagainya. Dan perihal yang sama juga berlaku kepada mati syahid. Kemudian, sahabat-sahabat yang mati sekalian,
Setelah diteliti, benarlah dakwaan mereka. Lantas mereka tergolong bersama para syuhada yang mati di medan perang dan dengan beroleh kemuliaan dan ganjaran. Okey, subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sekarang, adakah taun dan wabak boleh memasuki dua tanah haram? Itu saya tak sempat bincang. Saya sebenarnya nak pergi kepada sebahagian ulama mengatakan bahawasanya kita boleh mengambil pendapat para ulama yang mengatakan bahawasanya taun dan wabak itu adalah perkara yang sama. Hadis Nabi tentang kematian mati dikira sebagai syahid itu boleh juga dikiaskan kepada kematian yang berlaku pada hari ini. Kematian yang berlaku pada hari ini disebabkan wabak COVID-19. Sebab sebahagian besar ulama mengatakan bahawasanya wabak dan taun itu sama. Antara persamaan yang paling utama ialah ia menyebabkan kematian yang banyak. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, Masya Allah. Okey, ini sebab saya dah tanda siap-siap lepas dah baca. Di sana ada satu sabda Nabi SAW. Kalimil mijzum wa bainaka wa bainahu qidun rumhin aw rumhaini. Masya Allah, Allahu Akbar. Sangat menarik. Nabi SAW bersabda, berkomunikasilah dengan pesakit kusta. Ini salah satu penyakit berjangkit. Wabak lah, kusta. Nabi pesan, berkomunikasilah kamu kalau nak bercakap dengan pesakit kusta dengan jarak selembing ataupun 2 lembing. Ia membawa maksud umpamaan kita hari ini 1 meter ataupun 2 meter. Maksudnya penjarakan sosial yang dilakukan, yang dijadikan satu panduan ataupun peraturan pada hari ini, ia sebenarnya satu kaedah Rasulullah SAW sini berpesan. Bila kamu jumpa dengan orang yang sakit, yang boleh menyebabkan berlaku jangkitan, berkomunikasilah sama ada selembing ataupun 2 lembing, maksud 1 meter ke 2 meter. Cakap jauh-jauh. Saya itu sabda Nabi SAW. La yuridu mumrid ala musih. Subhanallah. Sabda Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sebut, la yuridu mumridun ala musih. Nabi bersabda, janganlah orang yang sakit mendatangi orang yang sihat. La, larangan. La nahiyah, larangan. Jangan orang yang sakit menziarahi orang yang pergi jumpa ziarah. Jangan orang yang sakit pergi ziarah orang yang sihat. Subhanallah. Saya rasa macam hebatnya hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Janganlah orang sakit mendatangi orang yang sihat. Nampak tak di sini? Ada banyak pengertian tuan-puan sekalian. Nabi sebut apa? Janganlah orang yang sakit mendatangi orang sihat. Pelik kan? Pelik. Pelik tapi benar. Apa yang pelik? Tuan-puan perasan tak apa yang pelik dalam hadis Nabi ni? Pelik tapi benar. Mungkin kalau tak berlaku wabak, kita macam fikir tak logik. Kenapa pula orang sakit nak pergi mendatangi orang sihat? Kenapa pula? Biasanya orang sihat lah pergi ziarah orang sakit. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, dan ini adalah hadis yang sahih. Masya Allah. Anna Rasulullah SAW la yuridu mumrid. La yuridu mumrid. La yuridu mumrid ala musah. Ala musih. Ala musihin. Okeylah. Ala musihin. Maksudnya adalah la, tidak, ataupun jangan. Dalam ayat ni janganlah, jangan yuridu mendatangi orang sakit, ala ke atas, kepadalah, kepada ataupun ke atas, musih, orang sihat. Masya Allah. Dan memang benar ia berlaku. Sebab wabak, penyakit berjangkit ni, kadang-kadang yang sakit tak tahu dia sakit. Tapi jelas kita tahu hadis Nabi, kalau siapa yang daripada kawasan wabak, jangan keluar. Dan orang yang berada luar kawasan wabak, jangan masuk. Jadi bila hari itu kan jadi viral sangat, bila Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Saiful Samah menyebutkan tentang perkataan haram rentas negeri. Sedangkan pendetailan ada banyak lagi. Dan bila kita jumpa hadis ini, baru kita faham larangan ini, larangan yang juga dilarang oleh Rasulullah SAW.
dan asbab berlakunya banyaknya ziarah orang sakit kepada orang sihat. Bukan ziarah orang sihat pada orang sakit. Sebab kalau orang tu dah positif COVID-19, memang tak ada orang pergi ziarah. Kita dah tahu dah tu. Duduk kat hospital dilarang. Memang anak pun tak boleh ziarah. Suami pun tak ziarah. Isi pun tak ziarah. Tapi yang berlaku ada sebagaimana pesanan Nabi ni. Dilarang orang sakit ziarah mendatangi orang sihat. Dan akhirnya orang sihat akan sakit juga. Jadi ini memang daripada hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, saya tak sempat nak kupas pasal sejarah taun. Sebab lepas ni saya nak berkongsi 30 minit yang terakhir, 10.30. 10.30 saja saya akan masuk bab bagaimana kita nak menghadapi ujian wabak ni dengan terbaik. Sebab saya tak nak guna term dengan sabar, dengan redha. Ya, itu sebenarnya termnya lah. Tetapi sebab kadang-kadang dah tak boleh sabar dah. Kau senang lah cakap sabar. Kau tak ada tempat kau. Macam tu. Jadi bagaimana kita nak yang terbaik. Dan terbaik tu termasuklah sabar dan redha dan beberapa lagi langkah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Saya nak sentuh, nak ambil daripada bahagian buku ni. Ada banyaklah ni kaedah pada zaman tersebut. Bacaan-bacaan surah. Surah apa bila. Saya tak sempat ni nak ambil. Tarikh, peristiwa seorang wakil. Okey. Taun dan kesyahidan. Okey. Kita nak bincang pasal taun, wabak dan juga kesyahidan. Subhanallah. Okey. Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitabnya Bazlu al-Ma'un fi Fadli Ta'un, mati syahid dinamakan sedemikian kerana Allah menjadi saksi keikhlasan niatnya. Para malaikat menyaksikan saat dia nazak. Dia menyaksikan dua alam dunia dan akhirat. Dia dijanjikan dengan selamat daripada api neraka. Ini kelebihan orang yang syahid. Umat ini menjadi saksi bahawasanya dia ahli syurga. Para malaikat menjadi saksi pengakhiran nyawa yang baik. Ini siapa yang menyebutkan? Ibnu Hajar. Dia masih hidup seolah-olahnya rohnya menyaksikan atau hadir. Dia menyaksikan saksi para rasul, menjadi saksi para rasul telah menyampaikan seruan Allah. Hanya malaikat rahmat menjadi saksi ketika saat rohnya ditarik. Dia diberikan tanda bahawasanya dia selamat daripada api neraka. Para anbiya menjadi saksi bahawasanya dia menjadi pengikut yang baik. Allah dan para malaikat menjadi saksi bahawasanya mereka penghuni syurga. Dia menyaksikan sendiri rohnya keluar dan apa yang disediakan daripada segala anugerah. Ini antara kelebihan orang yang mati syahid. Tuan-puan dan mati Allah sekalian. Saya suka bila masuk muka surat 137 ni. Masya Allah. Bila disebutkan tentang ta'un ataupun wabak. Bila saya sebutkan perkataan ta'un. Tapi kita merujuk kepada ada sebahagian ulama mengatakan ta'un dan wabak adalah perkara yang sama. Ta'un dan wabak merupakan rahmat dan kesyahidan untuk mukmin. Tuan-puan sekalian, kita semua wajib ada cita-cita untuk mati syahid. Wajib. Nak tak nak, kita mesti akan mati. Kita pasti mati. Bersedia atau tidak, kita tetap akan mati. Lebih baik bersedia. Tuan-puan yang mati sekalian, dan sebaik-baik kematian adalah kita mati husnul khatimah. Dan yang paling tinggi mati syahid, tuan-puan sekalian. Jadi alam-alam memang kita pasti akan mati. Biarlah mati dengan terbaik. Biarlah kita mati syahid, tuan-puan sekalian. Jadi selain daripada mati di medan perang yang dikatakan mati syahid, mati kerana wabak, ta'un juga adalah kematian yang kita boleh kejar untuk syahid. Tapi bukanlah bermakna kita sengaja-ngaja. Tahu orang tu positif pergi. Ya, kenapa ni kau datang? Aku positif ni. Aku tunggu ambulans datang. Tak apalah. Aku memang cita-cita nak mati syahid ni. Aku memang cita-cita nak mati syahid. Agak-agaklah aku positif. Aku positif. Macam tu pula kan. Agak-agaklah aku berjangkit. Aku nak peluk engkau ni. Aku nak ni. Nganga-nganga. Keluarkan nafas. Sebab aku nak mati syahid. Agak-agaklah aku mati. Sebab dapat mati syahid. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Cuba kita perhatikan antara ciri orang yang mati syahid tadi. Malaikat menjadi saksi keikhlasan niatnya. Dia dijanjikan dengan selamat daripada api neraka. Ummah menjadi saksi bahawa dia ahli syurga. Dia mesti ada sifat orang soleh, orang yang baik, orang yang redha, orang yang taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bukan semestinya kalau mati kerana ta'un atau wabak, automatik dia mati syahid. Sebab banyak juga kematian disebabkan wabak dan ta'un orang bukan Islam. Orang kafir, orang musyrik, orang yang zalim, orang yang tak solat dan sebagainya. Jadi sebab itu bukan mudah semudahnya untuk kita dapat mati yang syahid ini. Sebab itu kita diwajibkan menjaga nyawa. Kewajipan menjaga nyawa juga wajib. Hifzun nafs, menjaga nyawa itu adalah wajib. Subhanallah. Okey, tuan-tuan yang mati Allah sekalian.
Ta'un merupakan rahmat dan kesyaidan untuk mukmin. Saya nak baca sikit ni, ada daripada Sahih Musnad Ahmad. Abu Asib meriwayatkan, baginda SAW bersabda, Jibril telah mendatangi aku dengan membawa demam dan ta'un. Aku memohon untuk ditinggalkan demam di Madinah dan membawa ta'un ini ke Syam. Sesungguhnya sesiapa daripada kalangan umatku yang diuji dengan ta'un akan beroleh syahid dan rahmat Allah, tetapi menjadi azab bagi orang kafir. Nampak tak? Bagi orang kafir, bagi orang musyrik, ia azab. Tetapi bagi orang Islam, orang mukmin, orang yang soleh, dia adalah rahmat. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, ini sangat penting untuk kita faham. Allahu Akbar. Kena faham. Dan kena pegang dan kena beriman tentang perkara ni. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bermaksud, Allah SWT berfirman, yang bermaksud kullu, setiap, semua, setiap, nafsin, yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan didatangi dengan mati. Pasti didatangi, pasti bertemu, pasti sampai dha'iqatul maut, mati. Subhanallah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti didatangi dengan kematian. Apa yang bernyawa? Manusia, binatang, tumbuhan. Apa lagi yang bernyawa, tuan-puan sekalian? Jin, syaitan. Apa lagi yang bernyawa? Malaikat. Kita tahu malaikat pun akan dicabut dan akhirnya malaikat maut akan mencabut nyawanya sendiri. Allahu Akbar. Setiap yang bernyawa pasti dia datangi, pasti akan mati. Subhanallah. Tapi yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, ini pasti tak jadi rahsia dah. Semua orang tahu kita semua akan mati. Yang menjadi rahsia adalah bila, di mana, bagaimana. Subhanallah. Yang menjadi rahsia adalah bila. Adakah orang dah tahu? Tak ada. Di mana kita akan mati? Tak tahu. Lepas tu bagaimana? Mati seorang ke? Mati dengan orang tersayang ke? Bagaimana? Semua ini adalah rahsia Allah. Rahsia Allah. Bila, di mana, bagaimana. Kita pula kalau boleh nak mati macam mana? Tuan sekalian, nak mati bila? Okey. Syirah. Kalau Syirah, bila? Agak-agak okey lah. Kalau umur tu nak mati, matilah. Kalau boleh nak mati bila? Pagi tadi saya tanya soalan yang sama. Saya tanya pada anak-anak saya. Saya kata, sebenarnya nak pujuk dia orang supaya berzikir. Masa tu macam ngantuk-ngantuk zikir kan. Kita baca mak surat lepas subuh apa semua. Lepas tu, saya pun kata, saya sebut macam ni pada anak-anak kumpul. Saya kata, duit, makan, minum untuk kehidupan dunia. Tapi untuk kita hidup selepas dalam kubur, sampailah di akhirat, masa tu duit tu dah tak boleh guna dah. Mata wang yang tak boleh digunakan. Mata wang yang kita boleh guna dalam kubur adalah mata wang pahala. Saya sebut macam tu supaya anak ni mudah faham. Sekarang nak beli apa-apa, kita guna duit kan. Jadi dalam kubur pun kita boleh lagi membeli kenikmatan hidup. Tapi masa tu adalah mata wangnya adalah, currency-nya adalah pahala. Jadi yang kita zikir, yang kita baca Quran ni, yang kita solat, yang kita selawat semua ni, inilah mata wang yang kita akan gunakan dalam kubur. Jadi saya tanya, mana lebih utama sekarang? Sebab apa saya tegur, saya kata kalau tengok TV kau main bersungguh. Kalau tengah main tu kau main bersungguh. Kau tengah makan kau main bersungguh. Tapi kenapa bila baca Quran, bila zikir tak bersungguh-sungguh? Macam nak main-main, baca tak baca. Jadi kita kena buat terbaik juga.
Kita kena ikhlas sekian-sekian. Jadi dia orang macam, okeylah sebab anak saya masih kecil-kecil, kadang kena bincang, terangkan sebegitu. Jadi, bila saya tanya, saya kata, Umi tak tahulah. Umi ni hidup berapa lama lagi. Mungkin umur 50 dah mati. Mungkin ni. Lepas tu saya tanyalah Imran. Tanya anak-anak. Imran jawab, Imran mungkin 20 tahun kot. Kenapa? Lama lagi tu. Sebab dia baru umur 10 tahun kan. Dia rasa lama lagi lah. Imran mungkin 20 tahun kot. Imran nak hidup 20 tahun je. 20 tahun tu dah, dia rasa dah besar lah sebab dia masih kecil. Jadi, saya kata, kita memang tak akan tahu bila kita akan mati. Bila saatnya kita akan mati. Tapi kita nak, biarlah macam mana pun kita mati yang husnul khatimah, mati syahid. Ini kena ada cita-cita. Rugi kalau kita tak ada cita-cita nak mati syahid, tuan-puan sekalian. Rugi tak ada cita-cita mati husnul khatimah. Sebab ini perkara yang akan datang kepada kita. Yang dah dijanji oleh Allah, za'iqatul maut. Di mana kita nak mati, di mana tu kita tidak tahu. Di hospital ke, di rumah, di jalan raya ke, di mana wallahualam, mana yang terbaik di sisi Allah. Bagaimana kita nak mati husnul khatimah. Maksudnya semuanya adalah nak kepada husnul khatimah semuanya. Syahid. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, kepada sesiapa yang menghadapi kehilangan orang tersayang disebabkan wabak COVID-19 ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, asbab ada yang bergaduh adik-beradik. Sebab engkau lah balik kampung, mak meninggal. Kalau tak, mak mesti ada lagi. Sebab engkau lah degil sangat. Sebab engkau lah gini-gini. Sebab ni bergaduh adik-beradik. Ipar duai sampai macam-macam lah. Berlaku penceraian, perselisihan yang besar, salah menyalah disebabkan ujian wabak COVID-19 ini. Wabak COVID-19 ini musibah dan ujian yang bukan datang hanya menguji dalam bab sehat, sakit, ekonomi, tetapi bab akidah kita juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, memang kita tak boleh nak senang hati. Dah tak ada Allah dah nak mati. Macam mana dah nak mati? Itu ayat orang yang bukannya seorang yang redha. Itu ayat orang yang macam menyalahkan takdir. Bukan redha dengan takdir, tapi menyerah ataupun menyalahkan takdir. Macam tu je ayat dia. Alah, dah memang kalau ni. Tetapi ayat yang kita orang beriman pegang ialah kematian itu sebagaimana firman Allah, tidak akan lambat sesaat, tidak akan lewat sesaat. Kematian apabila tiba tidak lambat sesaat, tidak lewat sesaat. Memang Allah dah takdirkan ibu kita meninggal dunia asbab COVID-19. Dan bagaimana ibu kita kena asbab COVID-19 ini? Kerana ada salah seorang adik yang kerja di McDonald's contoh. Sebab ni banyak kes kerja di KFC sebab diorang tak tutup, buat operasi macam biasa. Kemudian balik kerja menjangkiti si ibu. Ini contoh saja ya. Jadi kematian biasanya ada asbab. Jarang tapi ada. Sehat tak ada apa-apa, bangun tidur, meninggal. Tapi kebanyakannya mostly adalah ada asbab. Orang akan tanya, dah meninggal. Kenapa? Kan? Kenapa? Aksiden. Kenapa? Ada perempuan masuk tikam. Kenapa? Sihir. Sebab santau. Kenapa? Sebab kanser. Maksudnya ada asbab-asbab. Dan Allah mentakdirkan asbab COVID-19 menjadi asbab terbesar kematian manusia abad ini. Abad 20 kan? Abad 20 sebab dalam abad 20 sekarang kita 2021. Maksud dalam abad ke-20 ni rasanya inilah wabak yang paling dahsyat. Subhanallah. Sama juga abad yang ke-14. Sekarang ni 1442 Hijrah. Wallahu alam. Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian, ini kehendak Allah, perancangan Allah dengan izin Allah. Allah berkehendakkan kematian yang berlaku secara menyeluruh dan beramai-ramai asbab COVID-19. Dan bagaimana itulah prosesnya. Jangkitan, berlakunya orang yang engkar, PKP, begitu begini macam-macam lah. Jadi, kita memang berhak dan wajar menegur orang yang melakukan kesilapan. Orang yang dah buat kesilapan, langgar SOP, orang kata jangan balik, dia tak boleh bujang. Dah takdir Allah saya balik. Dah takdir Allah saya balik. Macam mana? Saya tak nak lawan takdir Allah. Allah dah takdirkan saya balik. Macam tu. Minta maaf yang kecil hati pula ni ya. Kan kecil hati pula. Jadi viral pula Ustazah ni. Saya macam ni tuan-puan dan puan-puan sekalian. Saya belajar perkara ni. Bila ada orang dia redha dengan takdir. Dia redha dengan musibah. Ada orang dia bukan redha. Namanya dia pasrah.
pasrah dengan redha ada perbezaan bagi saya lah. Pasrah ni dia macam, dia terima tapi dia tak redha. Dia terima dalam keadaan dia macam dah tak ada pilihan lain. Tapi bagi orang redha, dia terus cempak bangkit. Redha, dia terus melihat hikmah. Dia terus melihat rahmah. Dia tak akan marah-marah, menyalahkan dan sebagainya. Okey, subhanallah. Saya pernah kan bertanya kepada seorang pensyarah akidah. Al-Fadhil Doktor, saya tak ingat dah nama. Tapi sekarang dia bertugas di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Masa saya pergi, dia Singapura, ni masa sebagai Jakuza. Saya kata, saya tanya Ustaz, masa tu saya panggil Ustaz. Saya kata, Ustaz, macam mana ya isu dengan orang yang menyalahkan takdir bila dibuat kesilapan? Contohnya, kalau dia ditangkap basah berzina, dia kata, Allah dah takdirkan aku berzina. Bila dia mencuri, Allah memang dah takdirkan aku mencuri. Akhirnya aku mencuri. Nak macam mana? Bila dia buat dosa, dia kata ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Kemudian saya ingat jelas sangat masa tu macam tepi koridor. Lepas tu dia pegang air mineral. Lepas tu dia kata, okey, Asma. Sebab dia dah berusia, kurus je. Al-Fadhil Ustaz Zainal Abidin. Ustaz, saya tak ingat lah nama. InsyaAllah. Okey, tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, tak apa. Okey, masa tu dia pegang air, dia kata macam ni. Okey Asma, kamu duduk diam. Kamu duduk di situ. Saya kata, ya Ustaz, kenapa? Ini air ni saya nak baling kepada kamu. Saya nak baling. Dia pun buat macam ni, macam nak baling betul-betul. Saya nak baling kepada kamu. Kamu duduk diam-diam Asma. Kamu duduk. Kamu jangan pergi ke mana-mana, kamu berdiri di sini saja. Saya nak baling air ni pada kamu. Dia pun buat gaya nak baling. Saya kata, kenapa Ustaz? Kenapa? Macam tu kan. Dia pun kata, kenapa? Kenapa kamu macam takut kamu nak lari? Kenapa kamu tak cakap serah pada takdir lah? Kalau kena. Kalau Allah takdirkan tak kena. Jadi kamu duduk diam-diam sajalah. Kalau kamu nampak ada orang nak baling batu ke, kalau saya nak baling ni, kamu duduk diam-diam. Serahlah pada takdir. Dah takdir Allah kena. Takdir Allah tak kena juga. Lepas tu dia tanya saya lagi. Saya kata, betul. Mula saya dah faham sikit. Lepas tu dia tanya lagi. Okey, sekarang kalau saya betul-betul ketuk kepala kamu. Saya ketuk kepala kamu. Masya Allah. Lepas tu dia kata, kemudian kamu mesti tanya saya kan. Kamu naik, kenapa ketuk kepala saya? Aduh, kenapa ketuk kuat pula tu? Saya akan jawab kepada kamu, ini takdir Allah. Allah dah takdirkan saya ketuk kepala kamu. Jadi saya tak boleh lari. Ini takdir Allah. Dan mungkin kamu akan jawab apa? Mana boleh salahkan takdir Allah? Mana boleh salahkan Allah? Sedangkan sedangkan kamu yang buat pilihan untuk pukul saya. Kamu yang buat pilihan untuk pukul saya. Lepas tu dia tanya saya balik, Asma, kalau kamu nampak ada orang nak baling botol air ataupun batu, kamu buat apa? Saya lari. Ya, maksudnya di sini, ia ada kaitan dengan ikhtiar manusia. Subhanallah. Kita yang memilih baik dan buruk. Allah berikan kita ikhtiar, sebab itu Allah bagi kita akal. Allah bagi kita akal, Asma. Allah bagi kita akal untuk beza baik dan buruk. Ini perbuatan salah, ini perbuatan yang betul. Subhanallah. Jadi, bila berlaku sesuatu keburukan, asbab kita, pilihan kita, ikhtiar kita, maka itu sebenarnya memang daripada kita. Tetapi Allah tetap mengizinkan. Sebagaimana Allah mengizinkan orang yang merancang untuk buat maksiat, apa semua Allah izinkan dengan ikhtiar manusia. Tetapi dia bakal diazab. Jadi sewajarnya orang yang telah melakukan kesilapan yang menjadi asbab, ya sewajarnya minta maaf, jangan sombong, jangan menempelak pula. Memang dah takdir Allah pun, memang tak lambat sesaat aku ni. Tak, dia tetap minta maaf kerana kesilapan sekian-sekian. Dan respon bagi ahli keluarga lain pula, tak apa, kita redha. Memang dah takdir Allah kamu asbab. Dua-duanya mendapat kebaikan. Dua-duanya mendapat manfaat. Dua-duanya mendapat hikmah. Subhanallah, saling bersangka baik, saling memaafkan dan saling belajar supaya tidak berlaku kepada orang lain juga. Nampaknya di situ sebab ramai ahli maksiat yang berhujah, aku melakukan maksiat kerana takdir Allah. Jadi sebenarnya ia adalah pilihan kita. Kalaupun kita dipukul, kalau orang tu kata dah takdir Allah. Dia contoh yang lain, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita bawa kereta dengan sangat berhati-hati. Kita ikut lampu merah, lampu hijau, kita bagi signal nak kiri ke kanan, kita sangat berhati-hati. Tiba-tiba pang, kita kena langgar. Subhanallah. Kita kena langgar oleh seseorang yang bawa kita tak berhati-hati. Kita dah nampak dah kereta ni daripada tadi. Kona, kiri, kanan, bawa, laju, brek, mengejut. Tiba-tiba kita kena langgar. Pam. Ketika itu, kita yang telah bawa hati-hati.
kemudian kita ditimpa ujian, itu memang takdir dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kehendak kita. Lalu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini datang daripada Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Tolong cari ayat tu jap Ustazah nak hadir firman Allah lengkap ayat tu. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Tetapi bagi orang yang langgar tu, dia tak boleh lah pula dia turun kereta tengok, ya Allah, takdir Allah saya langgar awak. Dia tak boleh ayat tu. Kita, ya Allah, takdir Allah, walaupun bawa juga kereta hati-hati, tetap kena kehendak Allah. Allah takdir mesti ada sesuatu. Tapi yang langgar sebab cuai tu, tak boleh dia turun, dia relax. Minta maaf encik, dah memang takdir Allah. Ditakdirkan Allah saya langgar awak hari ni. Subhanallah, kita boleh kata, jangan menyalahkan takdir. Kamu bawa kereta tak hati-hati daripada tadi saya nampak. Sebab macam kita sama, saya nampak kamu kiri kanan dengan bawa laju. Sebab kamu tidak hati-hati. Jangan semudahnya kamu terus menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan ia daripada kecuaian, cara kamu bawa, kelalaian kamu dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya bagaimana cara kita nak berfikir secara bukan logik akal juga untuk memahami sedikit sebanyak berkenaan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan ia membantu kita supaya cepat redha. Maksud cepat redha ni macam ni tuan-tuan sekalian. Ada orang ditimpa musibah lalu dia tanya saya, Ustazah, kenapa saya ditimpa ujian macam ni Ustazah? Kenapa Ustazah? Saya dah buat yang terbaik untuk keluarga. Saya dah jadi isteri yang baik Ustazah. Saya dah gini tapi suami tetap tinggalkan saya Ustazah. Saya tak akan jawab. Saya tak akan kata kepada wanita yang begini tuan-puan sekalian, suami saya zalimi saya gini. Saya tak akan kata, saya kata ini mungkin asbab dosa-dosa. Ini mungkin ada kesilapan kamu. Ini mungkin saya nak Ustazah nak ayat firman Allah tu. Ini sebab dosa kesilapan kamu gini. Subhanallah. Ayat yang terbaik ketika ini bila ditimpa ujian dan musibah, subhanallah, iaitu ini adalah takdir kehendak Allah ke atas kita. Walaupun kita dah buat yang terbaik, kita buat sehabis baik, tapi bila kehendak Allah bertemu dengan kehendak kita, maka kehendak Allah lah yang utama. Bertemulah kehendak kita kan, kita buat yang terbaik, kita dapat baik. Betul kan? Kita dah jadi isteri yang baik, kita akan dapatlah suami yang baik, balas kebaikan untuk kita. Itu kehendak kita. Tetapi Allah berkehendakkan lain. Perbuatan baik kita dibalas dengan kejahatan. Allahu Akbar. Jadi saya kata puan berhenti menyalahkan diri puan. Sebab dia tanya soal, apa salah saya? Apa kekurangan saya? Saya kata puan tahu puan yang dah buat yang terbaik kan? Puan jadi isteri yang baik. Dan semua bahagian yang puan buat itu dah diberi pahala ganjaran. Dan mungkin itulah bahagian puan untuk dapat syurga Allah. Subhanallah. Dan Allah jaga niat ikhlas puan sama ni jadi isteri yang baik, wanita yang baik dan sebagainya. Supaya ikhlas itu terjaga sampai akhir ayat. Subhanallah. Jadi kita jadi cepat redha tuan-puan sekalian. Tapi kalau kita cakap, kalaulah saya sebut macam ni, saya kata, puan memang dah baik tapi suami puan tu, tak patutlah suami puan buat macam ni. Memang teruklah suami puan. Memang suami puan ni, kalau saya dapat suami macam puan gini. Subhanallah, apa yang berlaku? Perasaan dendam, benci, kemudian susah nak redha. Sebab dia melihat, dia macam ni tuan-puan sekalian. Perkara ni, kalau kita faham konsep ni, kita akan cepat redha. Itu tajuk kita hari ni, ujian musibah. Betul ke kita redha? Macam tu kan, Masya Allah. Contoh seorang wanita, ujian dia suami. Subhanallah. Wanita ni baik, solehah. Lelaki ni tidak baik, bukan jahat lah ya, tidak baik. Allah jadikan ujian untuk dia. Tidak baik, lepas tu tidak soleh. Tidak soleh ni maksud dia tak solatnya, tak puasanya, tak cari nafkahnya, tak semualah. Bukan lelaki yang baik lah. Kan? Tak soleh lah. Solehah ni jaga solatnya, tutup auratnya, zikirnya. Bila wanita ni datang bertanya, Ustazah, macam mana Ustazah? Apa salah saya? Kenapa suami saya buat saya macam ni? Kenapa Ustazah? Kenapa? Pertama, subhanallah, ini adalah takdir kehendak Allah terhadap perjalanan hidup kita. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan puan buat kebaikan demi kebaikan, namun dibalas dengan kejahatan oleh suami, yakni manusia. InsyaAllah, segala kebaikan yang puan telah buat selama ini dibalas oleh Allah. Subhanallah.
Kemungkinan, saya semua sebut kemungkinan. Kemungkinan, jika segala kebaikan yang puan buat dibalas oleh suami, suami baik, suami sekian-sekian, kemungkinan kita jadi lalai, kita jadi leka, kita buat kebaikan kerana suami. Ini kemungkinan tanpa sekian. Jangan pula kecil hati tiba-tiba, Ustazah, habis tu saya dapat suami yang baik ni. Macam tu. Tak. Ini saya bagi jawapan kepada orang yang diuji Allah. Suami tak baik, suami kaki pukul, suami kaki zina ni. Saya banyak kes macam ni. Suami balik perempuan, suami ni gini. Subhanallah. Lepas tu, dia tanya, apa dosa saya, apa salah saya, apa kekurangan saya. Saya kata, puan paling tahu semua tu, saya tak nak jawab. Tapi yakinlah ini adalah takdir Allah yang terbaik untuk puan. Subhanallah, yang terbaik untuk kita. Sebab puan dah buat yang terbaik. Subhanallah. Jadi insya-Allah segala ganjaran ni puan yakin Allah akan balas dengan sebaik-baik ganjaran. Subhanallah. Tadi tu saya ada nak sebut satu perkara. Okey, jadi tapi saya dah lupa dah bila dah tulis. Suami yang tidak baik. Soalan seterusnya bila kata apa salah saya gini. Saya kata puan, bila dia fikir macam tu dia cepat redha. Sebab apa? Dia tidak melihat punca suami sebab berlaku semua ni. Bukan punca suami, salah suami. Kalau saya sebut, suami puan memang tak baik, suami puan memang dahsyat. Teruknya sampai hati suami puan buat macam tu. Ya Allah, suami puan ni, saya tak pernah jumpa lah suami macam ni. Kalau saya dapat suami macam ni, memang dah lama dah saya minta cerai. Kalau saya letakkan kesilapan semua ini, maksudnya di atas suami ni, isteri akan rasa apa? Benci, geram, dendam. Tapi bila kita tanam, Allah yang takdirkan perjalanan hidup puan yang begini. Subhanallah. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Lalu dia pun kata, Allah yang berkehendakkan macam ni Ustazah. Subhanallah. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mana sambungan? Ustazah nak sambungan ayat selepas itu. Sebenarnya hujung sekali tu Ustazah lupa. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim sampai akhir. Wa ulaika humul muhtadun. Mungkin itulah. Tak boleh mungkin. Kena for sure. Kena pastikan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Contoh kita ni difitnah. Kita diuji sekian-sekian. Lalu kita nampak pemfitnah. Kita mesti akan susah nak redha. Kita kata aku tak redha lah tukang fitnah ni. Memang tukang fitnah ni gini-gini. Tengoklah apa jadi. Tengoklah apa akan berlaku. Kan perasaan dendam kita sebut. Berbeza dengan bila kita sebut, Allah kata bila kamu ditimpa ujian, ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datang daripada Allah dan kita semua kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat selawat, rahmat, pertolongan daripada Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun. Nanti cari sambungan tu. Dan mereka itulah golongan yang diberikan petunjuk. Subhanallah. Kita akan lagi cepat redha apabila kita menanam dalam hati kita sabar dan redha. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah takdir Allah. Subhanallah. Itu rukun iman yang keenam. Yang kelima, beriman. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, dia cepat untuk redha dan sabar dan bersangka baik dengan Allah. Jadi dia mungkin akan keluarkan perkataan, bila saya jelaskan konsep akidah ni, sikit saja ni konsep yang akidah kita masukkan, dia isi ni kata, Ustazah, saya redha dengan takdir Allah ni. Saya redha suami menjadi asbab untuk saya dapat pahala. Suami menjadi asbab untuk saya mengumpul banyaknya pahala sabar. Saya redha Ustazah, saya redha. Saya redha dengan takdir Allah ni. Dia jadi cepat bangun, cepat bangkit. Lepas tu kan, dia boleh buat urusan apa? Saya kata sekarang pilihan puan dua. Sama ada pisah, cerai, ataupun terus. Sebab dia tanya saya, Ustazah nak buat apa sekarang? Biasalah orang perempuan, dia memang katanya, dulu saya kerja perunicang rumah tangga ya. Jadi saya memang, soalan ni biasalah. Soalan ni biasa. Lepas tu dia akan tanya, Ustazah, gitulah kan. Ustazah, apa yang saya patut buat Ustazah? Saya kata pun ada dua pilihan. Bertahan ataupun bercerai. Ustazah, mana lebih baik? Dua-dua baik. Ustazah, bertahan ke bercerai? Ustazah, mana lebih baik? Dua-dua baik. Ustazah, mana lebih buruk? Dua-dua ada baik dan buruk. Macam tu lah kan, senang macam tu. Bertahan ataupun bercerai? Dia kata, saya pun tanya, puan nak bertahan ke nak bercerai? Lepas tu dia kata,
Saya tak tahulah Ustazah, saya tak tahu. Saya nak bercerai ke, saya nak bertahan, saya tak tahu. Saya tak tahu. Bertahan ke bercerai puan? Dia kata, saya tak tahu Ustazah, saya tak tahu. Tapi saya dah tak boleh tahan. Saya tak boleh sabar dah dengan suami saya ni. Saya rasa macam saya dah jadi isteri yang derhaka dah. Sebab saya dah naik tinggi suara, saya dah ni, saya pun macam-macam lah alasan dia. Okey, kalau macam tu puan, kita proceed untuk perceraian ya. Sebab itu tugas saya juga. Mempermudahkan proses perceraian. Ada isi borang. Saya akan tuliskan surat, bagi ke mahkamah, laporan selesai runding cara dengan saya dan dicadangkan untuk cerai secara baik. Contoh macam tu. Okeylah puan, kita buat prosedur untuk bercerai. Dia mula bersalah. Ustazah, tapi saya sayang dia. Ustazah, dia cinta hati pertama. Ustazah, mungkin suami akan baik. Saya kata, okey, sekarang puan nak bertahan ke nak bercerai? Dia duduk tengah-tengah ni. Duduk tengah-tengah. Ini makhluk dua alam. Bertahan pun tak, bercerai pun tak. Saya bagi tahu isteri yang macam ni, ataupun suami yang macam ni, confused nak ceraikan isteri atau tidak, tapi ni akhlak buruk, kesan buruk, macam-macam lah, dah bagi jadi fitnah. Saya kata tak boleh duduk tengah-tengah. Tak boleh duduk tengah-tengah. Kena pilih bertahan ataupun bercerai. Sebenarnya kalau siapa yang nak pilih duduk tengah-tengah pun tak ada masalah. Duduk je lah, duduk. Kan saya takut zaman sekarang viral macam tu lah. Saya kata tak boleh, kena cerai juga. Dah jadi macam tu. Sebenarnya saya ni dengan klien, saya suka terus bagi jelas, clear. Saya kata kalau puan duduk tengah-tengah, tahu tak apa yang berlaku? Macam hari ni lah. Puan akan datang tak berhenti jumpa saya. Sekejap datang nak bercerai. Sekejap datang nak bertahan. Sekejap bila nak bercerai, Ustazah saya nak bertahan lagi. Masa bertahan pula, bila datang ujian, Ustazah saya dah tak tahan. Saya tanya puan nak yang mana satu? Saya kata macam ni. Kalau puan kata puan nak bertahan, saya akan guide dan bantu dan puan kena buat homework. Puan kena buat tip-tip untuk bertahan. 1, 2, 3, 4. Amalan zikir tu sekian-sekian. Apa kena buat ini. Dan puan datang apa ujian dan cabaran, puan tak boleh fikir untuk bercerai. Puan kena nekat dan bulat untuk terus bertahan. Jangan letak dalam kamus bila ada masalah cerai. Bila puan letak ada masalah cerai, puan takkan bersungguh buat ni. Puan takkan bersungguh. Bila datang ujian, mula-mula dah buat plan, exit plan untuk bertahan. Dah buat plan untuk bertahan. Tiba-tiba adalah ujian lagi, mestilah ada ujian. Takkanlah hari ni buat tip ni terus jadi. Zikir-zikir terus suami berubah, mana ada. Saya kata mesti akan ada ujian. Dan datang apapun ujian, puan jangan terfikir untuk bercerai. Puan bertahan. InsyaAllah puan akan berjaya. Lepas tu dia kata, Ustazah saya nak bercerai. Saya pun bagi tahulah. Tip pertama buat apa, yang kedua apa, proses untuk bercerai. Lepas tu dia kata, Ustazah macam mana ya, tapi saya masih sayang. Tak apa, cerai dulu. Kalau ada rezeki, ada jodoh, nikah balik. Itu semua perkara yang bukan tak boleh, memang boleh berlaku. Cerai cara baik ni. Sebab apa? Kalau biasa yang peringkat bercerai ni, saya kata, kalau suami dah kasar, suami dah buruk sangat, suami dah sepak terajang, apa ni, saya lebih baik bercerai sebab kesan buruk mental, fizikal, emosi kepada dirinya dan kepada anak-anak. Saya kata, saya tahu puan sayang, tapi puan niat supaya berlaku proses perceraian supaya suami berubah. Subhanallah. Jadi kena tengok bertahan, jangan dalam rumah tangga yang berlaku keburukan, mudarat yang sangat dahsyat. Jangan sampai berlaku kecelakaan, jangan. Yang melibatkan emosi, melibatkan akhlak, itu boleh sesuai nak bertahan. Tapi kalau melibatkan kecelakaan, membahayakan nyawa dan sebagainya, mental, emosi, seksual, dah berlaku penderaan, yang terbaik adalah penceraian. Tetapi kalau sayang esok suami berubah, boleh nikah lain lagi. Jadi kalau orang tanya, Ustazah, orang yang bercerai tu orang tak sabar. Saya kata sabar. Orang yang bercerai juga sabar, orang yang bertahan juga sabar. Dua-duanya sabar. Saya kata, puan ingat senang ke bercerai? Nak hadapi tuan maha manusia, malu, ibu tunggal, bapa tunggal, bukan senang nak didik anak. Bercerai ini memerlukan kesabaran. Kalau tak sabar, ambil kapak, terus je pukul. Ambil kayu, tu orang tak sabar. Maksudnya, tapi bila melalui proses penceraian, dia telah melalui banyak proses sabar. Dan nak tempuh proses perceraian juga menuntut kesabaran. Nak bangkit balik, malu orang kata itu, orang kata ini. Subhanallah. Maksudnya bertahan dan bercerai, kedua-duanya sabar. Dan kekuatan orang yang berada dalam tahap seperti ini adalah redha. Ini adalah ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah. Redha dan sabar dan meyakini bahawasanya ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ayat penuh? Okey, kita tinggal lebih kurang dalam 5 minit lagi. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya nak tutup dengan satu doa. Satu doa. Subhanallah, Allahu Akbar.
satu doa. Sebenarnya ni kan dia dah banyak sangat. Tangan saya dah hitam. Itu muka saya merah. Lepas tu saya kata, kenapa merah-merah macam ni kan? Rupanya bila saya padam dengan tangan, saya tak basuh tangan, saya pegang muka. Okey, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ujian wabak KKM, anda frontliner, subhanallah. Saya nak beri kabar gembira kepada frontliner sekalian. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Ini belum doa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang suka pula nulis-nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahyaha. Waman ahyaha. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Masya Allah. Faka'annama ahya faka'annama ahyan nas nasa jami'an. Subhanallah, maksudnya ialah, sahabat-sahabat dan mata Allah sekalian, maksudnya ialah waman ahyaha. Mana pen biru tadi? Okey. Waman ahyaha. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. Waman ahyaha. Barang siapa dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia yang lain. Faka'annama, seumpama ahyan nas, dia memelihara hidup manusia semuanya. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Ini adalah satu motivasi kepada frontliner, sama ada anda doktor, anda nurse, anda attendant, anda matron, anda pengawal hospital, anda cleaner hospital, anda polis, anda apa yang jaga rela, semua frontliner lah. Subhanallah, siapa sahaja yang terlibat dalam menjaga nyawa manusia. Waman ahyaha, barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, faka'annama ahyan nas jami'a, sesungguhnya dia telah memelihara hidup manusia semuanya. Maksudnya besar sangat ganjaran pahala dan anda sedang berjihad. Tadi kita tak sempat pasal syahid tadi tu, tapi kita tahu orang yang mati sebab wabak termasuk di kalangan ciri-ciri yang mati syahid. Dan tak sempat juga kita nak kupas kelebihan orang yang mati syahid dan sebagainya. Dan saya nak tutup dengan satu doa. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, doa ni semua orang hafal, saya percaya. Agak mustahil, agak pelik kalau orang yang tak hafal doa ni. Cuma ramai yang tidak tahu kehebatan doa ni. Kehebatan doa ni. Jadi kita ulang-ulang doa ni pun, insya-Allah ia adalah berkaitan dengan keperluan hidup kita semuanya. Okey, sahabat-sahabat dan mati Allah sekalian, doanya ialah, sebelum saya baca doa, saya baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, mana dek hadis tu? Okey ni. Okey. Anna Rasulullah SAW ada rajulan minal muslimina qad khafata fasara mislal farji. Faqala lahu Rasulullah SAW, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu? Qala na'am. Aqulu Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah la tutiqu aw la tastati'uhu afala qultu
doa tersebut. Qala fada'allahu lahu fashafahu. Subhanallah. Baiklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang lelaki Muslim yang sedang sakit. Sakit parah, sakit teruk. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk ataupun menziarahi. Okey, kita tengok. Rasulullah ziarah lelaki Muslim, seorang lelaki Muslim yang sakit tenat. Dia punya sakit tenat parah, sakit parah sampai kurus kering, sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Subhanallah. Dah Ustazah, dah macam tu dah. Seperti seekor burung kecil. Maksudnya, subhanallah, nak menggambarkan. Kalau kita dah faham dah. Sakit tenat, sakit teruk lah, sakit berat, sakit tenat. Kalau disebutkan di sini, sakit parah. Sakit tenat memang dah faham. Sampai kurus, kering, kita lagi menggambarkan. Ni tenat sungguh ni, sampai kurus kering ni. Dan lemah, Nabi bagi perumpamaan seperti seekor burung kecil. Maksud nak cakap, kurus kering macam burung kecil. Allahu Akbar. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepadanya. Rasulullah bertanya satu soalan. Nabi tanya, apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah? Nabi bertanya. Adakah kamu pernah berdoa dan meminta dengan Allah? Soalan Nabi kepada lelaki ni. Apa dia soalan Nabi SAW? Nabi pergi ziarah orang sakit tenat sampai kurus kering macam seekor burung kecil. Nabi bertanya, adakah kamu pernah berdoa dan meminta dengan Allah? Soalan Nabi SAW. Apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah? Lalu sahabat tersebut menjawab, ya, saya pernah berdoa. Dan yang ni saya padam, ya, saya pernah berdoa. Ingat ya, siapa nak salin hadis ni boleh salin. Hadis sahih riwayat Muslim. Adakah kamu pernah berdoa meminta dengan Allah? Lalu, lagi payah ni. Okey. Lalu, sahabat tersebut menjawab, ya, saya pernah berdoa. Tuan-puan sekalian tahu tak dia doa apa? Masya Allah. Saya nak pesan dan Nabi pesan, jangan doa macam ni. Saya pernah berdoa. Dan Nabi menegur dan Nabi melarang dia dengan mendoakan seperti ini. Sebab dia sakit teruk apa semua kan. Ya, sahabat tersebut menjawab, ya, saya pernah berdoa. Doa lelaki ini adalah, ya Allah. Dan doa ini dilarang. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, apa yang engkau seksakan kepadaku di akhirat kelak? Apa sesaan? Apa yang akan engkau, iaitu Allah lah, apa yang akan engkau seksakan ke atasku di akhirat kelak? Apa yang akan engkau seksakan ke atasku di akhirat kelak, maka segerakanlah seksaan tersebut di dunia ini. Maka segerakanlah seksa tersebut di dunia ini.
Tuan-puan yang mati Allah sekalian, ini doa dia. Nabi tanya, kan dia kurus kering, sakit parah, sakit teruk, kurus kering macam burung kecil. Lalu Nabi tanya, kamu ada pernah minta berdoa dengan Allah? Lalu dia jawab, ya. Apa doa kamu? Saya pernah berdoa, ya Allah, apa yang akan engkau seksakan ke atasku di akhirat kelak, maka segerakanlah seksa tersebut di dunia ini. Umpama macam kita doa, ya Allah, aku tidak sanggup untuk diseksa di mahsyar kelak. Aku tak sanggup, ya Allah, diseksa di akhirat kelak. Maka apa jua keseksaan yang akan menimpaku di akhirat kelak, segerakanlah di dunia. Nabi menegur. Nabi menjawab. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah pun berkata, Subhanallah. Nabi kata, Subhanallah. Subhanallah. Kamu, mengapa kamu berdoa seperti itu? Sesungguhnya kamu tidak akan mampu, Nabi kata. Nabi sebut, Subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Sesungguhnya kamu tidak mampu. Maksudnya, patutlah teruk sangat sakit kamu ni, tak sembuh-sembuh gini-gini. Nabi kata, kenapa kamu minta begitu dengan Allah? Sesungguhnya kamu tidak akan mampu. Maksudnya, kita tak akan mampu untuk menanggung seksaan di dunia. Sebab apa? Kita nak cover. Janganlah kena kat akhirat, biarlah kena kat dunia. Nabi melarang. Lalu Nabi mengajarkan. Mengapa kamu tidak berdoa? Inilah doa yang saya nak kongsikan, yang mana Anas berkata, lalu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Ataupun dari riwayat lain menyatakan bahawasanya setelah dia beramal dengan doa tersebut, maka Allah akan menyembuhkannya. Jadi tuan-puan sekalian, doa ini, apakah doanya? Nabi terus mengajarkan doa ni. Dan dalam hadis yang lain, subhanallah, di sana ada lagi dalam hadis-hadis yang lain berkenaan dengan kelebihan doa ni, yang menyatakan bahawa ini adalah salah satu doa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat Rasulullah sangat kerap baca. Rasulullah sangat mencintai doa ni. Hadis tu yang awak cari hari tu pasal doa ni. Yelah, yang pendek je tu. Ini kan yang panjang. Okey, doanya adalah, tak apalah, saya tak tengok. Rabbana Atina kan saya dah cakap semua orang tahu doa ni, fi dunya hasanah. Ini penutup dan ni tuan-puan sekalian, wakinah. Allah Akbar. Ini kan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba cari jap rujukan. Dan antara hadis lain lagi, hadis sahih riwayat Bukhari, doa Nabi yang paling sering diucapkan ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu hadis sahih riwayat Bukhari menyatakan antara doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi adalah doa ini. Cari, ini ayat mana? Okey, subhanallah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, apakah maksud? Ini daripada firman Allah, cuma saya nak tahu. Ayat surah mana? Rabbana atina. Wahai, Rabbana maksudnya wahai Tuhan kami. Atina, kurniakan kepada kami. Bila kami, kita niatkan sekali untuk anak, untuk suami, untuk semua sahabat-sahabat, kurniakan kami fid dunya hasanah, di kehidupan di dunia kebaikan, baik-baik saja, kebaikan, hidup cukup ni, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga baik. Nanti Ustazah nak tengok ya dengan ayat hasanah, wa fil akhirati hasanah, juga baik, kehidupan akhirat baik, maksudnya di syurga. Di mahsyar pun baik. Waqina azabannar, dan jauhilah kami ataupun lindungilah kami, kan, azabinnar, waqina azabannar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Tuan-puan dan Allah sekalian, saya yakin insya-Allah kita semua hafal doa ni. Ini antara doa yang disebutkan oleh riwayat Bukhari, doa yang paling sering Rasulullah doa. Dan bila Rasul ziarah orang ni sakit dalam keadaan musibah macam ni, Rasul kata, kenapa kamu tak minta? Sebab apa? Kawan tu tadi
Sahabat Nabi tu tadi, dia minta kebaikan untuk akhirat saja. Dia kata, apa-apa sesaan di akhirat, ya Allah, timpakanlah aku di dunia. Maksudnya, biarlah kehidupan buruk, teruk, sakit macam ni pun tak apa, yang penting akhirat. Tapi Nabi menegur, kenapa kamu minta begitu? Kenapa kamu minta begitu? Sesungguhnya kamu tidak akan mampu. Maka Nabi mengajarkannya satu doa yang mana Nabi mengajar kita, bila minta dengan Allah, mesti kehidupan dunia pun baik, akhirat pun baik. Kita kena dua-dua baik. Jadi kedua-dua baik ini ada dalam doa ni. Medik nak tengok. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa. Jadi ini memang doa daripada firman Allah dalam Al-Quran. Jadi doa Rabbana atina. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kehidupan di dunia baik. Nampak tak? Minta bahagian dunia dulu baik. Bukan bermaksud akhirat kemudian tak. Sebab kita hidup di dunia dulu sebelum pergi akhirat. Jadi kita perlukan kehidupan yang baik. Rezeki yang cukup, sehat, bahagia. Semua itu terkandung dalam kehidupan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Wa ni dan. Maksudnya serentak. Bukan summa. Kalau summa, ya Allah berilah kehidupan dunia baik. Selepas itu kehidupan. Tak. Dia bila wow ni dan. Maksudnya serentak. Apa pun kita buat di dunia sekarang adalah untuk kebaikan akhirat juga. Kita kerja, kita cari rezeki, kita masak, kita kembang rumah. Kita dapat dua-dua kebaikan. Ialah rumah bersih dapat kebaikan. Untuk akhirat pula dapat pahala. Kita keluar cari rezeki dapat duit. Boleh beli mainan anak. Contoh. Tapi waktu sama dapat pahala mencari rezeki. Sebab itu kita nak apa pun kita buat di dunia sekarang. Kita dapat kebaikan dua-dua. Dunia dapat, akhirat dapat. Sebab itu bila kita minta Rabbana atina. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami. Bagi dunia kami kebaikan. Dan bagi akhirat juga kebaikan. Wa qina azabannar. Dan jauhilah kami, lindungilah kami ya Allah. Daripada azab api neraka. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Kan tengok tu dah. Betul lah. Kina azab benar. Saya takut tu. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendapat manfaat, pengajaran yang baik, memimpin kita untuk menjadi hamba Allah yang cepat redha dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Apapun ujian datang dalam pelbagai bentuk. Kesempitan hidup, kehilangan orang yang tersayang, sama ada kehilangan kerana kematian ataupun kerana perpisahan, dibenci, tak disukai manusia, difitnah, lapar, apapunlah kesedihan. Subhanallah, kita kena yakin sebagaimana firman Allah, hadis Nabi SAW, sesungguhnya setiap yang menimpa apa-apa yang menimpa manusia dalam bentuk kesedihan, kebimbangan, ketakutan, kehilangan harta benda, semualah bentuk-bentuk ujian. Nabi bersabda, Nabi kata, melainkan akan digugurkan Allah segala dosa-dosanya. Jadi kita kena yakin dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tak suka, kamu benci, kamu sedih, kamu duka cita itu, ia sangat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu nak sangat itu, ia sangat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua benar-benar dalam erti kata redha, sabar, bersangka baik dengan Allah, kerana Allah tidak pernah menzalimi kita. Allah sangat menyayangi kita. Apa takdir Allah untuk hidup kita adalah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, sebagaimana yang kita minta ni. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Baik di sisi kita tak belum tentu baik di sisi Allah. Kan kita minta kebaikan hidup dunia dan akhirat. Kita pun tanya, kalau aku kan dah minta kebaikan, kenapa ambil suamiku? Kenapa ambil anakku? Tetapi itulah kebaikan di sisi Allah. Boleh jadi Allah melindungi kita daripada perkara yang kita memang kita tidak tahu. Boleh jadi itulah yang terbaik Allah ambil saat suami kita, anak kita dalam keadaan hamba Allah yang baik. Allah Maha mengetahui kalau hidupnya lebih panjang, kita tak tahu apa yang berlaku dan sebagainya. Dan asbab apapun kematian, kesakitan hari ini adalah takdir Allah yang menjadi asbab tu perantaraan banyaklah. Tapi hakikatnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang daripada Allah, kita semua kembali kepada Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Unit Hal Ehwal Islam, Kelab Sukan dan Kebajikan, Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia,
KKM, pegawai kanan, ketua-ketua jabatan, pihak pengurusan tertinggi, para doktor sampai ke pengarah kesihatan, sampai menteri kesihatan, sampai ke Perdana Menteri, akan sebut semua. Memang tak habislah kita ni, kuliah kita ni. Semualah kaki tangan Caskip dan semua penonton. Terima kasih banyak. Sekarang dah pukul 11 suku. Selamat buat persiapan untuk solat zuhur lambat lagi. Ya, untuk masak, untuk apa semua. Masya Allah. Terima kasih. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Dan tuan-puan sekalian, saya ingin mengajak pada petang ini jam 2.30 petang. Nampak tak? Jam 2.30 petang saya akan bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza bagi membicarakan tajuk muhasabah cinta. Jadi solat, selesai makan, rehat apa semua, santai-santai, 2.30, 3.30 habislah sebelum asar kan. Muhasabah cinta bakal membicarakan tentang muhasabah cinta kita dengan Allah, cinta kita dengan Rasulullah, cinta kita dengan Al-Quran, cinta kita dengan agama Allah ini, dan cinta sesama manusia, dengan binatang, dengan makhluk semualah. Tengoklah. Jadi perbincangan santai dengan Datuk Siti Nurhaliza, insya-Allah. Boleh ya tuan-puan dan puan sekalian, jam 2.30 petang ni. Alhamdulillah. Jadi hari ni ada 3 ceramah. Saya pun dah nampak macam kepenatan. Dan jangan lupa beramal selalu dengan doa ni tuan-puan sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk apa juga keadaan. Untuk sakit supaya sembuh. Untuk orang yang sempit, hidup susah supaya senang. Orang yang sedang diuji, apa pun doa ini adalah untuk semua keadaan. Sebab dia langsam semua. Kehidupan di dunia baik. Bila kita tanam kehidupan dunia baik, walaupun buruk, kita tahu ini untuk baik untuk kita. Jadi sebab itu Nabi menjadikan ini adalah satu doa yang paling kerap, paling sering Nabi baca. Alhamdulillah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.